Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada pagi ini kita berjumpa untuk belajar tentang pembiasan gelombang. Okey, apa itu yang dimaksudkan sebagai pembiasan? Pembiasan ini kalau awak perhatikan ialah perubahan arah perambatan gelombang yang disebabkan oleh perubahan dalam halaju gelombang apabila gelombang merambat dari satu medium ke medium yang lain. Maksud mudahnya adalah perubahan arah perambatan. Maksud kat sini ialah berlaku pembengkokan. Kalau awak tak faham arah perambatan gelombang ini sebenarnya adalah pembengkokan arah perambatan gelombang. Sepatutnya arah perambatan gelombang itu lurus tapi dibengkokkan. Okey, disebabkan kenapa? Sebabnya halaju gelombang itu berubah. Kenapa halaju gelombang itu berubah? Kerana kalau untuk gelombang air disebabkan oleh kedalaman air yang berbeza. Contohnya kat sini, kat bawah ni. Contohnya kat sini, awak tengok ni deep water ni maksudnya deep ni maksudnya dia dalam lah. Dalam. Kemudian dia pergi kawasan yang shallow. Shallow ni cetek. Daripada kedalaman yang berbeza menyebabkan berlakulah pembiasan gelombang air. Ini untuk gelombang air. Kemudian seterusnya bunyi. Bunyi ni dia tak sebutlah kedalaman. Kat sini disebutkan tumpatan udara. Contohnya kat sini contohnya udara cahaya merambat daripada udara ke kaca kerana udara dan kaca ini berbeza ketumpatan. Ketumpatan. Nanti kita akan tengok yang mana lebih tumpat, yang mana kurang tumpat. Seterusnya, kalau cahaya ini juga berbeza ketumpatan, tadi adalah ketumpatan udara, tadi yang cahaya adalah ketumpatan optik. Maksudnya ketumpatan optik ini, ini adalah untuk yang cahaya adalah ketumpatan udara dengan kaca ini, ketumpatan optiknya adalah berbeza. Kalau bunyi adalah ketumpatan udaranya berbeza. Nanti kita akan tengok lebih jelas. Jadi kalau untuk pembiasan gelombang, ciri-cirinya maksudnya adalah sudut pantulan, sudut biasan, panjang gelombang, frekuensi, laju gelombang, arah perambatan. Yang ini disebut sebagai ciri-ciri. Yang ini awak kena hafal. Yang pertama sudut. Sudut ini berubah. Maksudnya sudut sini adalah sudut tuju. Sudut tuju. Iaitu I. Satu lagi adalah sudut biasan. Jadi sudut tuju dengan sudut biasan pun berubah sebelum dan selepas. Panjang gelombang lambda pun berubah. Jadi kita akan tengok nanti. Sebelum dengan selepas. Selepas tu maksud selepas dibiaskan. Kemudian frekuensi tidak berubah. Kenapa frekuensi tidak berubah? Kerana ia datang daripada sumber yang sama. Jadi kalau sumber yang sama, maksudnya frekuensi tak berubah. Laju gelombang. Laju gelombang ni apa formulanya? Formulanya adalah V sama dengan F lambda. Awak perhatikan kat sini, lambda ni berubah kan? Awak tengok sini, berubah. Ni berubah. Apabila lambda berubah, automatik V akan berubah. Itu dah hal laju gelombang. Arah perambatan gelombang memanglah akan berubah. Jadi kat sini awak kena hafal. Ada sudut, panjang gelombang, frekuensi, laju gelombang dengan arah perambatan gelombang ini. Yang berubah 4, satu saja yang tidak berubah. Kita akan tengok. Ini analogi lah. Analogi, contohnya jalan yang tidak sesak. Jalan yang tidak sesak yang mana? Ni lah, nampak ni ada 2 kenderaan saja. Satu kereta, satu motor. Jadi kawasan ni adalah kurang tempat. Maksudnya kurang tempat ni contohnya udara ataupun kawasan dalam. Jadi bila kurang kenderaan, jadi laju akan bertambah. Kita akan tengok lagi. Ini adalah jauh dari normal, kita akan tengok lebih detail. Kemudian kalau untuk jalan sesak itu apa? Jalan sesak itu contohnya macam banyak. Contohnya lebih tumpat kawasan cetek. Contohnya banyak kenderaan. Jadi kat situ banyak kenderaan, halaju gelombang itu akan berkurang mendekati normal. Kita akan tengok nanti lebih detail. Ini analogi supaya awak nampak. Sekarang ini kita tengok pembiasan. Pembiasan apa ni? Ini adalah pembiasan cahaya.
Okey, ini adalah pembiasan cahaya. Kalau kita perhatikan di sini, yang mana yang lebih tumpat? Ketumpatan optik yang lebih tinggi, udara ataupun kaca? Okey, kaca adalah lebih tumpat, ketumpatan lebih tinggi. Kalau untuk maaf, betul lah, kaca padam. Sebut betul tapi tak semua. Okey, udara ketumpatannya rendah. Ketumpatannya rendah, kaca ketumpatannya tinggi. Ataupun kalau kita sebut rho, kalau cikgu sebut rho ni, RHO ni, simbolnya rho macam ni, ini adalah sebenarnya adalah ketumpatan. Ya. Kadang-kadang kita tulis simbol lah supaya lebih mudah kan. Tulis ketumpatan tu panjang kan, jadi kita tulis rho, okey. Okey. Step pertama, okey, keluarkan pembaris. Okey. Keluarkan pembaris. Okey, buat sama-sama dengan cikgu. Keluarkan pensel, buat sama-sama. Okey. Pertama, awak kena tengok di mana sempadan dia. Okey, sempadannya mana antara udara dengan kaca. Jadi ini lukis sempadan dia. Ini nombor satu. Okey, ini nombor satu. Yang cikgu buat hijau tu, itu adalah sempadan antara udara dengan kaca. Itu nombor satu. Dah. Kalau dah, awak komen Dia banyak ni. Okey, dah. Okey. Buat sempadan dia. Dah. Dah ke belum? Okey. Aisyah dah, Aisyah? Okey, bagus Aisyah. Okey, nombor dua. Buat mana arah perambatan gelombang. Buat ni, ni adalah perambatan gelombang. Ini nombor dua. Okey. Okey, nombor dua. Buat arah perambatan gelombang. Okey, nombor dua. Okey, dah Nombor tiga. Okey, awak kena tengok. Mana titik pertemuan arah perambatan gelombang. Ini adalah arah perambatan gelombang. Ini adalah arah perambatan gelombang. Ini arah perambatan gelombang. Okey, mana titik pertemuan arah perambatan gelombang dengan sempadan? Ini sempadan. Sempadan apa? Sempadan antara udara dengan kaca. Jadi kat sini dia punya titik pertemuan. Betul? Okey, kemudian titik pertemuan itu awak buat garis normal. Garis normal yang mana? Yang ni. Ni. Okey, ini adalah garis normal. Okey. Okey. Sekarang ni nombor 4, kita nak lukis arah perambatan selepas dibiaskan. Jadi kat mana? Kalaulah arah perambatan gelombang dengan titik normal itu selari. Awak nampak kan? Dia selari dua-dua ke atas. Vertical dalam bahasa Inggeris. Maka tiada arah perambatan gelombang itu akan terus. Jadi kat mana? Awak lukis guna pembaris. Ini adalah arah perambatan gelombang. Nampak? Nombor 4 ni. Jadi inilah. Jadi maksudnya kat situ, cahaya itu kalau selari dengan garis normal, dia akan pergi lurus. Dia akan pergi lurus. Maksudnya kat sini, adakah berlaku pembiasan gelombang? Tengok, adakah arah perambatan gelombang ni dibengkokkan? Iman Nina, arah perambatan gelombang tu dibengkokkan tak? Tak. Jadi dia kat sini tidak berlaku pembiasan. Dia akan pergi lurus sahaja. Okey, yang mana arah perambatan gelombang ni? Yang ni. Yang cikgu bulat ni. Ni. Yang cikgu bulat tu itulah arah perambatan gelombang. Jadi cahaya akan pergi lurus. Okey, itu kes nombor 1. Boleh Kita cuba padam Kita tengok kes nombor 2 pula. Supaya awak tengok betul-betul Okey. Okey, kes nombor 2 yang mana? Yang ni. Yang ni. Okey. Ini kes nombor 2. Okey, yang pertama mana sempadan dia? Okey. Awak tahu ini adalah udara. Ini adalah kaca. Okay. Betul ke? Betul lah. Udara dengan kaca. Jadi sempadan dia mana? Lukis sempadan dia supaya awak nampak. Ini sempadan dia. Sempadan antara udara dengan kaca. Itu nombor 1. Okey, nombor 2, arah perambatan gelombang. Mana arah perambatan gelombang? Ini nombor 2. Ini nombor 2. Okay, cikgu buat supaya awak nampak.
Ini nombor 1. Ini nombor 2. Ini adalah arah perambatan gelombang. Okey. Ini nombor 2. Nombor 3, mana titik pertemuan antara arah perambatan gelombang dengan sempadan? Dekat sini kan? Ni. Ini sempadan dia. Ini titik pertemuannya. Okey, ini nombor 3. Okey, boleh? Okey, nombor 4, buat garis normal. Garis normal tu dengan sempadan mesti 90 darjah. Nampak? Nampak? Sempadan dengan garis normal mesti 90 darjah. Ni sempadan kan? Ni garis normal. Dia dengan sempadan dengan garis normal tu 90 darjah. Boleh ya? Atirah boleh, Atirah? Itu nombor 4. Nombor 5, sepatutnya apa? Sepatutnya dia akan lurus macam ni kan? Betul tak? Arah perambatan gelombang sepatutnya dia akan pergi lurus macam ni. Tetapi sekarang tak. Yang mana lebih tumpat? Okey, udara kurang tumpat, kaca lebih tumpat. Kalau cikgu sebut yang tu, itu adalah rho, ketempatan. Okey, awak ingat, kalau gelombang itu merambat daripada kurang tumpat ke tumpat, dia akan mendekati garis normal. Maksud kat sini, sepatutnya macam ni. Dia akan pergi dekat sini. Dia akan pergi macam mana? Dia akan pergi kat sini. Sepatutnya dia akan pergi macam ni. Nampak? Dia akan pergi sini. Masuk kat sini, awak nampak? Ini mendekati garis normal. Nampak? Inilah dia. Maksudnya, sepatutnya dia pergi lurus, tetapi arah perambatan gelombang itu dia mendekati garis normal. Mana garis normal? Inilah garis normal. Ini awak kena hafal ya. Kalau daripada ketempatan kurang ke ketempatan tinggi, arah perambatan gelombang akan mendekati garis normal. Jadi yang ni awak boleh padam lah. Jadi yang ni awak boleh padam. Ini salah lah. Maksudnya, ini salah. Okey, boleh faham ya? Jadi di mana I, di mana R. Jadi ini adalah I dan ini adalah R. R tu maksudnya dia mendekati garis normal. Okey, boleh? Jelas? Jelas Imran? Jadi tujuan awak adalah awak nak lukis yang ni lah. Yang cikgu bulat tu. Itu adalah dia. Boleh? Hazim boleh, Hazim? Okey. Okey, kita tengok yang ni. Okey, cikgu padam balik ya. Okey. Okey. Nombor 1, mana udara, mana kaca. Itu awak kena tahulah. Jadi ini adalah udara, ini adalah kaca. Okey, itu nombor 1. Memang dia bagi dalam soalan lah kan. Kita tak tahu. Jadi udara ni ketumpatannya rendah, kaca adalah ketumpatannya tinggi. Ini awak kena tahu. Ketumpatan optik. Kena hafal. Okey, nombor 2, lukis sempadan dia. Mana sempadan dia? Ini sempadan dia. Okey, nombor 2. Okey, ini nombor 2. Okey, nombor 3, mana arah perambatan gelombang? Yang ni arah perambatan gelombang. Yang ni. Okey, jadi ini nombor 3. Okey, itu adalah arah perambatan gelombang. Nombor 3. Nombor 4, mana titik pertemuan antara sempadan dengan arah perambatan gelombang? Ini sebelum ya. Ini adalah arah perambatan gelombang. Mana titik pertemuan dia? Dekat mana? Dekat sini. Itu nombor 4. Kena tahu. Nombor 4, sempadan dengan titik pertemuan tu kena buat garis normal. Ni nombor 4. Garis normal. Ni, nampak? Okey, sekejap cikgu. Okey, nombor 4, garis normal dengan arah perambatan gelombang mesti 90 darjah. Okey, dah, nombor 4. Okey, sama-sama ya.
Okey, nombor 5, sepatutnya gelombang ni, mana arah peramatan gelombang? Sepatutnya gelombang ni dia akan pergi macam ni. Betul tak? Dia akan pergi lurus. Tetapi kat sini sudah berbeza ketumpatan kerana sudah pergi udara. Udara ni ketumpatan optiknya rendah. Jadi kalau dia daripada ketumpatan tinggi kepada ketumpatan rendah, dia akan menjauhi. Menjauhi maksudnya dia akan pergi macam mana cikgu lukis ya? Okey, cikgu lukis supaya awak nampak sekejap. Kalau dia pergi sini, sini maksudnya R kat sini. Ini maksudnya mendekati garis normal. Ni mendekati. Kalau dia buat macam ni, ini adalah menjauhi. Okey, maksudnya menjauhi itu sudutnya besar. Jadi agak-agaknya, kalau dia merambat daripada ketumpatan tinggi kepada ketumpatan rendah, dia akan menjauhi. Menjauhi itu maksud sudutnya besar. Jadi dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi yang belah sini. Ini baru betul. Okey. Dia akan pergi kat sini. Jadi yang salah tu kita padam lah. Ini salah. Salah kita padam. Okey, dia ingat kena hafal ya. Jadi mana dia punya sudut? Sudutnya yang ini. Yang ini dipanggil sebagai sudut apa? Ini adalah sudut biasan ataupun R, di mana dia adalah menjauhi. Kalau menjauhi itu maksudnya sudutnya adalah lebih besar. Okey, boleh? Jelas? Okey, jadi awak kena lukis yang mana? Ini tujuan awak. Yang lukis yang ini. Ini tujuan kita. Tu. Jadi dia bengkok menjauhi garis normal. Okey, juga harap boleh ya. Kena hafal ya. Okey, seterusnya yang ni. Ini senang je lah. Sama macam tadi. Okey. Tapi cukup padam jugalah supaya awak nampak lagi ya. Okey. Yang pertama, mana udara, mana kaca. Jadi ini adalah udara. Ini adalah kaca. Kemudian buat dia punya sempadan. Sempadan dia mana? Sempadan dia macam ni. Okey, itu nombor 1. Nombor 2, arah perambatan gelombang macam ni. Ini nombor 2. Okey. Nombor 3, mana titik pertemuannya? Titik pertemuannya yang mana? Ini titik pertemuan dia, nombor 3. Nombor 4, buat garis normal. Ini nombor 4. Ingat, kalau arah perambatan gelombang dengan garis normal itu selari. Ya. Jadi, arah perambatan gelombang dengan garis normal itu di atas, selari. Maka, tiada dibengkokkan, dia akan pergi lurus. Ini mudah. Jadi, dia akan pergi lurus. Tak dibengkokkan lah. Okey, dia pergi lurus macam tu. Okey, boleh mudah saja. Jadi, kena hafal ya. Ini adalah untuk gelombang cahaya. Okey, sekarang kita tengok gelombang air. Okey, cikgu akan ajar awak ya. Okey, gelombang air ini. Okey. Cikgu akan ajar awak one by one. So jangan follow betul-betul cikgu, okey. Jangan fokus, okey. Kat sini yang pertama cikgu akan terangkan. Okey, mana arah perambatan? Sekarang ini gelombang air merambat, disebut merambat ya. Dia merambat daripada kawasan dalam di kawasan shallow. Mana shallow? Shallow tu yang warna cerah tu. Itu adalah cetek. Dekat sini, apabila gelombang air merambat daripada kawasan dalam ke cetek, akan berlaku pembiasan. Okey, nanti cikgu akan ajar awak. Okey. Macam mana kita nak lukis muka gelombang. Okey, yang ini apa? Yang ini dipanggil sebagai muka gelombang. Cikgu nak kenal awak punya term dulu. Okey, awak lukis ya. Okey, ini adalah muka gelombang. Yang ini adalah arah perambatan gelombang. Ini pun sama. Ini adalah arah perambatan gelombang. Okey. Okey, yang ini yang cikgu buat ni, ini adalah dikenali sebagai muka gelombang. Muka gelombang. Okey, nanti cikgu akan ajar awak
Macam mana awak nak lukis arah perambatan gelombang dengan muka gelombang? Nampak macam susah, tapi senang saja. InsyaAllah. Boleh 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 je? Okey, kita tengok Kita tengok kawasan ni. Okey, sekarang ni kita nak lukis. Okey, kita nak lukis. Kita nak lukis arah perambatan gelombang, kita nak lukis muka gelombang. Ni. Kita nak lukis arah perambatan gelombang, kita nak lukis muka gelombang. Okey, macam mana nak lukis? Kita tengok macam ni. Okey, follow cikgu sama-sama. Dah keluar dah pembaris. Azim, dah keluar Azim, baris jap. Okey. Sekarang ini gelombang dia merambat daripada dalam cetek dalam. Akan berlaku pembiasan. Okey, akan berlaku pembiasan. Sebab apa? Daripada dalam cetek dalam. Okey, akan berlaku pembiasan. Okey, nombor 1. Lukis sempadan antara cetek dan dalam. Ini cetek, ini dalam. Okey, mana sempadan dia? Lukis sama-sama. Awak jangan pakai pen apa, pen merah ke, pen hijau ke, pen ungu, tak kisah. Jadi nampak. Okey, ini nombor 1. Okey. Ini nombor 1. Okey, nombor 1. Lukis sempadan dia. Nombor 2, lukis arah perambatan gelombang. Mana arah perambatan? Arah perambatan gelombang dibagi lah. Ini nombor 2. Okey. Jadi itu nombor 2. Di mana titik pertemuan antara arah perambatan gelombang dengan sempadan? Kat sini kan? Ini sempadan, ini adalah titik pertindihan antara arah perambatan gelombang dengan muka gelombang dengan sempadan. Nombor 3. Tak apalah. Nombor 3 tu. Okey. Tak apa, cikgu buat macam 3. Supaya awak nampak. Nombor 4, lukis garis normal. Daripada titik pertemuan tu, pertindihan tu, lukis garis normal. Garis normal nak lukis kat mana? Lukis garis normal. Ini garis normal. Okey, dia sempadan dengan garis normal mesti 90 darjah. Macam tu. Okey, nombor 4, lukis garis normal. Okey, ini nombor 4. Nombor 4. Okey. Okey, awak tahu. Sekarang, nombor 5, lukis arah perambatan gelombang. Okey, cikgu buat warna ni. Warna kuning pula. Okey, lukis macam ni. Ni satu. Awak tahu kan? Okey. Awak tahu, kalau dia atas garis normal, adakah dia dibengkokkan? Tak, dia akan pergi lurus kan? Dia akan pergi lurus. Jadi, pergi lurus sampai sini. Okey, itu nombor 5. Sekarang ni baru kita lukis arah perambatan gelombang. Yang ini apa ni? Yang ini adalah arah perambatan gelombang. Okey, dah. Sekarang ni daripada cetek kepada dalam. Akan berlaku pembiasan lagi. Okey, jadi nombor 4 dah lukis. Nombor 5, lukis dia punya sempadan. Sempadan antara cetek dengan dalam pula. Okey, jadi sempadan yang mana? Yang ni. Ni. Lukis macam ni. Sempadan dia antara cetek yang ke dalam. Okey, itu nombor 5. Okey, nombor 5. Okey, nombor 6. Mana titik pertindihan antara arah perambatan gelombang dengan sempadan tu? Kat sini. Betul tak? Kat sini. Okey, dekat situ. Jadi, awak kena buat garis. Buat garis normal. Buat garis normal. Macam tu. Garis normal. Ini adalah nombor. Ini nombor 5, ini nombor 6. Ingat garis normal. Garis normal dengan sempadan tu, dia mesti 90 darjah. Nampak ni? Garis normal. Sempadan dengan garis normal, 90 darjah. Okey, itu nombor 5. Okey, sepatutnya, nombor 6. Sepatutnya, gelombang ni, mana arah perambatan gelombang? Sepatutnya, gelombang ni, dia akan pergi lurus macam ni kan? Betul tak? Sepatutnya macam itulah. Sepatutnya. Tapi tidak. Sekarang ni berlaku pembiasan sebab antara dia pergi cetek ke dalam.
Bila cetek ke dalam, mendekati ke menjauhi? Itu awak kena tahu. Cetek ke dalam, dia akan menjauhi garis normal. Ini awak kena hafal. Cetek ke dalam, mesti menjauhi garis normal. Kalau dalam ke cetek, dia akan mendekati. Kena hafal Sekarang ni dia pergi cetek ke dalam. Cetek ke dalam menjauhi. Kalau menjauhi maksudnya macam mana? Maksudnya kat sini, yang ini sepatutnya dia akan pergi ke atas. Jadi kat sini dia akan pergi macam ni. Dia akan pergi macam tu. Sebab dia menjauh, mana garis? Dia akan jauh ke atas. Sebab dia menjauhi. Dia akan menjauhi garis normal. Ni garis normal kan? Sekejap ni garis normal. Jadi ni garis normal, dia nak jauh. Jadi sebab itu dia ke atas. Jadi bila awak lukis, ini dia punya nilai R dia. Sebab ini adalah R dia. Okey. Itu baru awak lukis arah perambatan gelombang. Ini baru arah perambatan gelombang. Okey. Itu baru arah perambatan gelombang saja. Muka gelombang belum lagi. Yang salah tu awak padam Mana yang salah? Ni. Ni salah tak nak. Boleh faham Nombor apa ni? Nombor 7. Itu baru lukis arah perambatan gelombang. Nombor 8, lukis muka gelombang. Kita buat warna merah pula. Jadi, mana muka gelombang? Muka gelombang yang mana? Ini. Ini muka gelombang. Muka gelombang. Muka gelombang. Ini adalah nombor 8. Arah perambatan gelombang dengan muka gelombang mesti 90 darjah. Awak nampak tak ni? Kan 90 darjah. Ini muka kawasan yang dalam. Kita masuk cetek pula. Lukis lagi. Jadi, kena lukis macam ni satu. Dah. Tetapi, mana lambda? Ini adalah lambda. Lambda ni apa? Lambda ni adalah panjang gelombang. Tetapi, bila kau masuk kawasan cetek, lambdanya berkurang. Jadi, bila berkurang, awak kena lukis lebih rapat. Nampak ni? Bila awak lukis tu, pastikan dia punya arah perambatan gelombang dengan muka gelombang dengan arah perambatan gelombang ni mesti 90 darjah. Nampak tak? Macam ni. Lukis. Lukis rapat sikit Sebab apa lukis lebih rapat sikit? Sebab apa? Sebab dia punya lambda kat sini semakin berkurang. Kat sini lambdanya tinggi. Kawasan cetek, lambdanya kecil. Jadi kecil, muka gelombang awak lukis kena rapat Lukislah sampai habis. Lukis macam ni sampai habis. Lukis macam ni. Boleh? Boleh follow cikgu? Boleh Erdina boleh follow cikgu? Nampak itu awak kena attend kelas cikgu. Nampak complicated. Ini baru muka gelombang untuk kawasan cetek. Kita pergi kawasan dalam pula. Kawasan dalam. Ingat ni kawasan dalam. Kawasan dalam dengan arah perambatan gelombang mesti 90 darjah. Sama. Mana arah perambatan gelombang yang warna kuning tu? Dia arah perambatan gelombang dengan muka gelombang mesti 90 darjah. Lambda dia macam mana? Lambda dia kena ikut yang sebelum. Kena ikut yang belah sana ni. Bila awak lukis tu, macam tu. Macam tu. Sebab apa? Sebab lambda ni lambda. Lambda ni kena sama dengan lambda yang sebelum. Jadi, kena lukis sama Jadi, kawasan dalam lambdanya adalah lebih besar. Itulah cara nak lukis. Nak lukis arah perambatan gelombang dengan muka gelombang. Yang merah ini adalah muka gelombang. Cikgu harap awak faham lah
Yang merah itu adalah muka gelombang. Jadi tujuan kita adalah kita nak lukis arah perambatan gelombang yang warna kuning tu. Yang kedua adalah muka gelombang. Okey, boleh? Okey, seterusnya kita akan tengok soalan nombor seterusnya kita nak lukis. Okey, cikgu padam jadi cikgu harap awak jangan ponteng kelas cikgu ya. Sebab awak tengoklah sendiri ya, betapa sukarnya kalau awak ponteng kelas cikgu. Okey, betul tak? Betul Zim? Kalau ke bawah dia jadi pantulan. Okey. Kalau ke bawah dia akan jadi pantulan. Okey. Contohnya tadi mana cikgu dah padam lah tadi kan. Contohnya tadi okey cikgu buat yang ni. Kalau awak buat sepatutnya kalau awak buat macam ni dia jadi pantulan. Salah lah. Kita sepatutnya ke atas. Sebab dia akan pergi lurus macam tu. Okey. Tak apa, kita tengok lagi. Ni awak first time kan. Kita apa? Tengok lagi supaya awak nampak. Okey. Okey, dalam, cetek, dalam. Ini akan berlaku pembiasan. Dalam, cetek, dalam akan berlaku pembiasan. Nombor 1, lukis arah perambatan gelombang. Mana arah perambatan gelombang kat sini? Ini nombor 1. Sekejap, cikgu pakai pembaris cantik sikit. Okey, itu nombor 1. Arah perambatan gelombang. Okey. Nombor 2, mana sempadan dia antara cetek dan dalam? Ini nombor 2. Itu nombor 2. Okey, sempadan dia. Okey, nombor 3, mana titik pertemuan? Titik pertindihan arah perambatan gelombang dengan sempadan. Ini nombor 3. Okey. Nombor 4, buat garis normal. Garis normal sepadan dengan garis normal tu mesti 90 darjah. Jadi kat sini pakai pembaris. Macam tu. Okey, sebab sempadan dengan garis normal mesti 90 darjah. Okey, ini nombor 4. Okey. Nombor 5, sepatutnya arah perambatan gelombang sepatutnya dia pergi macam mana? Jangka pergi macam ni kan? Sepatutnya lah. Tapi sekarang berlaku apa? Berlaku pembiasan. Mesti berlaku pembiasan. Dalam ke cetek, dia akan apa? Mendekati. Itu akan hafal. Dalam ke cetek mesti mendekati. Ini akan hafal ni. Mana dia? Tu. Cikgu dah padam lah. Okey, dalam ke cetek, dia mesti mendekati. Jadi garis ni, dia akan pergi macam ni. Mendekati garis normal. Jadi awak kena buat baris. Nampak kat sini. Disebab dia mendekati garis normal. Okey. Ni. Ini maksudnya mendekati. Ini maksudnya mendekati garis normal. Sebab tu garis normal, dia cuba dekat dengan garis normal. Kalau menjauhi, dia jauh besar macam tu. Okey, boleh faham ya? Okey, itu baru arah perambatan gelombang. Okey, nombor 5. Sekarang ni dah boleh cetek ke dalam pula. Boleh cetek ke dalam. Nombor 5, kena lukis dia punya sempadan. Mana sempadan dia? Sempadan dia yang ini. Sempadan antara cetek ke dalam. Okey, nombor 1, 2, 3, 4. Ni nombor 5. Ni nombor 5. Okey, ni nombor 6. Okay, nombor 6 macam tu. Jadi awak kena buat garis nombor 7, buat garis normal. Garis normal. Sudah ajar dah. Sebab sempadan dengan garis normal 90 darjah. Itu nombor 6. Okay, ini nombor 7. Okey, nombor 7. Okey, sekarang ni daripada cetek ke dalam. Cetek ke dalam sepatutnya, awak tengok sepatutnya dia akan pergi lurus macam ni kan? Betul tak? Sepatutnya. Tapi sekarang ni cetek ke dalam. Cetek ke dalam menjauhi ke mendekati ya? Cetek ke dalam menjauhi ke mendekati? Cetek ke dalam, cetek ke dalam. Cetek ke dalam menjauhi. Jadi maksudnya bila awak lukis tu dia akan jadi macam ni. Tapi tak boleh awak lorek macam tu. Awak kena pakai pembaris lah. Dia macam ni. Macam tu.
Sebab dia okey, dia nak sebab menjauhi. Ni nampak tak? Besar lah menjauhi. Yang salah ni awak padam lah. Okay, ni salah. Ni padam. Dapat dah. Sekarang sudah selesai arah perambatan gelombang. Yang nak panah ni, ini semua adalah arah perambatan. Padam pula. Okey, ini adalah arah perambatan gelombang. Sekarang kita nak lukis muka gelombang. Muka gelombang guna pen merah. Jadi muka gelombang yang mana? Kita lukis dalam bentuk ni. Satu, yang dibagi kan? Nombor dua, nombor tiga. Okey, ini kawasan dia. Okey, ini betul. Bila masuk kawasan cetek, ingat muka gelombang mesti 90 darjah. Bila masuk kawasan cetek, lambda ni semakin berkurang. Jadi awak nak lukis macam mana? Nak lukis macam ni. Macam tu. Sebab dia 90 darjah ni. Okey, lukis rapat-rapat sikit. Macam tu. Macam tu. Macam tu. Okey, sebab muka gelombang dengan arah perambatan gelombang dia mesti 90 darjah. Okey, dapat Okey, dia lambda dia rapat. Jadi muka gelombang awak dapat. Okey, bila masuk kawasan dalam balik, dia punya muka gelombang macam ni. Tapi dia kembali sama macam asal lah. Gitu. Jauh sikit. Okey, dah. Selesailah kita lukis muka gelombang dengan arah perambatan gelombang. Boleh? Muas boleh, Muas? Bagus. Okey, Jadi cikgu sekarang tak buat dah YouTube. Cikgu akan upload lambat. Tak nak hari ni upload, hari ngajar itu upload. Cikgu akan upload lambat supaya awak kena attend kelas cikgu. Okey, habislah cara nak lukis arah perambatan gelombang dengan muka gelombang. Okey, seterusnya kita tengok pembiasan gelombang bunyi. Okey. Gelombang bunyi ini kalau awak tengok okey, ni waktu siang. Okey, waktu siang ni awak tengok ni anjing ni dia tak dengar kan. Jadi dia tidur kat situ kan. Awak tiup apa ni? Tiup apa tu? Awak panggil apa? Imran, tiup apa Imran? Ni. Saxophone ni. Anjing ni. Trompet. Lapisan udara berhampiran tanah adalah panas. Berhampiran tanah adalah panas, atasnya lebih sejuk. Okey, jadi bunyi bergerak lebih cepat dalam udara panas. Jadi kat sini, bila udara panas, bunyi halajunya adalah tinggi, atas halaju gelombang bunyi adalah rendah sebab atas tu sejuk. Okey, kemudian sebab bawah tu laju, atas tu slow. Dia punya hak laju. Jadi seolah-olah gelombang bunyi dibiaskan ke atas. Jadi awak nampak. Mana gelombang bunyi? Ni lah gelombang bunyi ni. Jadi dia biaskan ke atas. Tu nampak. Sebab bawah ni halaju gelombang bunyi tinggi. Jadi anjing dibiarkan ke atas. Jadi anjing tu tidurlah sebab anjing tak terima pun gelombang bunyi tu sebab gelombang bunyi tu ini anjing dia pergi ke atas. Okey, sebab itulah anjing tu boleh tidur. Kalau tak percaya, awak dengar azan waktu siang dengan azan waktu malam. Waktu malam azannya lebih jelas. Okey, kenapa? Kau tengok Sebaliknya. Waktu malam. Waktu malam dekat tanah udaranya akan jadi lebih sejuk, atas akan jadi lebih panas. Jadi kalau awak tahu kalau panas halaju gelombang bunyi akan jadi lebih tinggi. Dekat sini tinggi, dekat sini gelombang bunyi ini adalah rendah. Itu awak nak tahu. Jadi atas tinggi, bawah rendah. Tinggi rendah tu apa? Halajunya. Jadi gelombang bunyi akan terbias ke bawah. Jadi anjing ni bila dengar gelombang bunyi dia segar sebab dia terima gelombang bunyi kat situ. Okey, inilah dia fenomena ini gelombang bunyi. Okey. Seterusnya, ini kalau awak nak kenapa pelabuhan? Fahim? Pelabuhan ni dibuat di Tanjung ke di Teluk? Adakah Fahim ni sini? Tak apalah. Irdina. Pelabuhan di Tanjung ke di Teluk?
Tak tahu. Semua tak tahu. Okey, awak mandi di Teluk Batik, betul tak? Teluk Batik. Lagi apa? Teluk Cempedak. Awak mandi semua di kawasan Teluk. Awak mandi. Okey, cikgu ajar awak Okey, mana Tanjung? Tanjung yang mana? Ini adalah Tanjung. Yang keluar tu Tanjung. Teluk mana? Teluk ni adalah yang dalam tu. Okey, itu adalah Teluk. Tanjung tu kawasannya lebih cetek. Jadi kat sini adalah cetek. Teluk lebih dalam. Okey, itu nombor 1. Nombor 2. Okey. Kemudian kalau cetek, apa akan jadi pada laju gelombang air? Laju gelombang air pada kawasan cetek adalah rendah. Kalau teluk laju gelombang gelombang air adalah tinggi. Okey, itu nombor seterusnya. Okey, boleh hafal ya, boleh tahu Okey, disebabkan kat sini ada yang laju rendah, ada laju tinggi. Okey, apabila menghampiri teluk, gelombang adalah lebih laju, panjang gelombang adalah lebih panjang. Jadi kat sini kalau awak tu kawasan teluk, dia punya panjang gelombang dia, panjang gelombang tu apa? Dia punya macam ni kalau cikgu lukis ombak kan. Kawasan ni lukis cantik sikit Okey, kawasan Tanjung. Ini Tanjung. Ini kawasan Teluk. Okey, cikgu lukis macam ni Kalau Tanjung ni dia punya lambda dia dia rapat. Kalau Teluk dia jauh macam ni. Okey. Tu. Ni lambda dia. Okey, lambda dia. Okey, jadi nombor 4, perbezaan dengan panjang gelombang menyebabkan muka gelombang melengkung dan mengikut bentuk gelombang. Disebabkan dekat sini, teluk ni, mana teluk? Teluk ni muka lambdanya lebih tinggi, dekat sini lambdanya lebih rendah. Jadi dia kawasan Tanjung tu banyak gelombang akan berfokus. Nampak ni? Nampak? Dia fokus kat sini. Berbanding dengan kawasan teluk. Teluk ni dia mencapah. Nampak muka gelombang dia mencapah. Bila dia banyak tenaga tu ditumpu, jadi apa akan jadi pada kawasan sini? Nampak muka gelombang tu ditumpukan kat sini. Kat sini tenaganya tinggi. Sebab apa tenaga tinggi? Sebab dia fokus. Banyak muka gelombang fokus pada Tanjung. Berbanding dengan teluk, teluk ni awak tengok dia muka gelombang dia mencapah kan, dia berkembang macam ni. Jadi tenaga dekat sini kurang. Sebab apa? Dia mencapah. Jadi sebab itulah awak mandi pada kawasan teluk. Kerana tenaga pada kawasan teluk ini berkurang. Sebab dia kan, nampak muka gelombang dia mencapah. Jadi awak boleh mandi kat sini Sebab tenaga dekat sini kurang. Awak jarang mandi dekat kawasan Tanjung. Kalau awak mandi kawasan Tanjung, tenaga tinggi, awak boleh lemas. Okey, itulah dia bagaimana awak boleh mandi di dalam kawasan Teluk Batik. Jelas ya? Okey, tak apa. Kalau tak jelas nanti awak tengok balik. Cikgu akan buat dalam YouTube. Tapi minggu depan tengoklah, tengok kerajinan cikgu. Okey? Jadi, dia akan jumpa satu formula kawasan cetek dengan kawasan dalam. Okey, awak kena tahu kalau kawasan cetek, mana lambda? Ini adalah lambda. Lambda berkurang. Kalau kawasan dalam, lambdanya adalah bertambah. Lambda bertambah, inilah lambda berkurang. Jadi kalau untuk gelombang air, ini gelombang air Formulanya adalah V1 per lambda 1 sama dengan V2 per lambda. Tapi cikgu suka awak pakai V dalam. V dalam per lambda dalam sama dengan V cetek per lambda cetek. Okay, C tu apa? C tu cetek. D itu adalah dalam. Nanti kita akan tengok soalan supaya awak nampak. Okey. Ini hafal formula ni. Okey, kita tengok soalan. Rajah di bawah menunjukkan gelombang air merambat dari kawasan dalam. Mana kawasan dalam? Ini kawasan dalam. Ini kawasan cetek. Okey. Frekuensi gelombang dalam adalah 5 Hz. Jadi ini adalah F. Kira panjang gelombang adalah ini adalah dalam. Okey, dalam. Okey. Kira laju gelombang dalam V. Ni kalau kawasan dalam Jadi A ni macam nak buat? A ni V sama dengan F lambda. Kalau kita nak dalam sekarang, kita buat lambda dalam. Okey, sekarang ni kawasan dalam kan? Okey. Frekuensi berapa? Frekuensi 5. Okey, lambda mana? Ini lambda.
Okey, ini adalah lambda dia. Okey, itu adalah lambda dia. Jadi lambdanya berapa? Lambdanya 3. Kena dapat apa? 15 unit apa? Sebab sini awak pakai cm kan? Cm per saat. Okey, dapat A. Okey, boleh Okey, B. Jika laju kawasan cetek ialah 0.75V. 0.75V. V ni V dalam Kira laju di kawasan cetek. Jadi sama dengan 0.75 V dalam tu mana? V dalam tu yang ni 15. Okey, darab dengan 15. Jadi awak darab, awak akan dapat berapa Nurin, berapa Nurin? 0.75 darab dengan 15. Yang ini awak tekan kalkulator tak tahu betul ke tak. Cikgu dapat 11.25 cm. Oh, bagus Nurin. Bagus. Bagus 12.25 cm saat. Okey, A selesai, B selesai. C. C ni kena pakai formula yang mana? Formula yang ni. Okey. V dalam, lambda dalam, V cetek, V cetek. Okey. Okey, formula ni. Jadi C ni kena pakai. Cikgu padam dulu Okey. V dalam, lambda dalam, V cetek per lambda cetek. Sekarang kita nak apa? Kira panjang gelombang di kawasan cetek. Ini adalah lambda D. Kita nak lambda D. Okey, bulatkan lambda D. Jadi lambda D sama dengan, jadi awak isi je lah. Jadi 15, VD 15, lambda D memang kita nak cek. Lambda D berapa? Lambda D, ini kan kawasan dalam, silap. Padam. Ini bukan dalam, ini adalah cetek. Soalan silap. Okey, cetek. Bukan nak lambda D. Padam. Dia nak apa? Dia nak yang ni. Lambda C. Okey, lambda C. Jadi 15 per dengan 3 sama dengan VC berapa? VC tadi 11.25 kan? 11.25 per dengan lambda C. Cikgu nak lambda C. Berapa lambda C? Lambda C. Korang tun. Berapa lambda C? Dapat tak? 2.25 cm. Okey, tak apa. Nanti cikgu buat laju sikit sebab kita dah sejam daripada Google Meet ni. Okey, 2.25. Okey, boleh Okey, kita tengok lagi. Dekapkan rajah di kawasan cetek. Jadi cikgu kena padam boleh Padam semua boleh Ni yang kita lukis tadi. Okey. Okey, mana kawasan dalam, mana kawasan cetek? Oh, sekejap Okey, ini kawasan dalam. Ini kawasan cetek. Okey, nombor 1, lukis sempadan. Mana sempadan dia? Lukis sama-sama Ini nombor 1 kat sini. Okey, itu nombor 1. Nombor 2, lukis arah perambatan gelombang. Yang ni. Okey. Nombor 3, sepatutnya cahaya ni, cahaya pula. Ni gelombang air Sepatutnya gelombang air tu dia pergi macam ni. Betul tak? Okey, nombor 3. Nombor 3, lukis dia punya titik pertemuan. Okey, nombor 3. Nombor 4, buat garis normal. Cikgu dah jawab tadi kan. Cikgu laju sikit Okey, ni nombor 4. Okey, sepatutnya sekarang ni dalam ke cetek. Dalam ke cetek ni mendekati ke menjauhi Dalam ke cetek dia adalah mendekati. Jadi maksudnya mendekati dia macam ni lah. Ni nampak ni. Ni nampak. Jadi awak ambil pembaris, awak lukis. Macam tu. Sebab apa? Sebab kat sini dia mendekati garis normal.
Ni. Dia mesti mendekati garis normal. Okey, dah siap dah arah perambatan gelombang. Ini adalah arah perambatan gelombang. Okey, siap. Ini arah perambatan. Nombor 5, seterusnya adalah lukis muka gelombang. Muka gelombang biasa kita warna-warna merah tadi kan? Ni muka gelombang. Ni muka gelombang. Tak boleh pakai ni, pakai baris. Ni. Ni gelombang. Ni muka gelombang. Ni muka gelombang. Arah perambatan gelombang dengan muka gelombang mesti 90 darjah macam ni. Okey. Okey. Sekarang dia masuk kawasan cetek, lukis muka gelombang. Macam tu. Sebab dia muka gelombang dengan arah perambatan gelombang dia mesti 90 darjah. Tapi kena lukis rapat sikit sebab dia lambda dia berkurang macam tu. Macam tu. Habislah. Jadi kita sudah lukis muka gelombang dengan arah perambatan gelombang. Jadi yang hijau itu adalah arah perambatan gelombang. Ini hijau ni adalah arah perambatan gelombang. Yang merah ini adalah muka gelombang. Okey, selesailah soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 2 agak-agak boleh buat tak? Okey, boleh soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2, cikgu rasa ini adalah kerja rumah. Jadi ini formula kerja rumah. Jadi cikgu bagi jawapan saja. Guna formula apa tadi? Guna formula yang V dalam per lambda dalam sama dengan V cetek per lambda cetek. Kat sini dia nak cari apa? Dia nak cari V dalam. Okey, awak baca soalan dia. Cikgu rasa awak boleh buat. Awak budak pandai, bijaksana. Jadi cikgu bagi jawapannya adalah lambda D-nya adalah 3.2 cm. Okey, ini adalah homework. Bagaimana awak nak dapat 3.2 cm? Buat sekarang. Okey, cikgu pun tak nak terlalu lama supaya data awak tidaklah lepas ni awak ada peperiksaan.